Pihak PLAS Malaysia telah pun mengeluarkan cadangan perjalanan balik kampung kepada seluruh keluarga Malaysia untuk memastikan ataupun untuk mengelakkan kesesakan luar biasa daripada berlaku khususnya dalam musim perayaan ini. Jadi kita pastinya ingin mengetahui apakah antara tujuan bagi TTA ataupun jadual balik pulang ke kampung halaman ini yang dikeluarkan oleh PLAS Malaysia untuk membantu para pengguna lebuh raya di luar sana khususnya dalam musim perayaan ini. Sudah pastinya juga ramai dalam kalangan kita sudah pun merancang untuk pulang ke kampung halaman bermula minggu ini dan juga tempoh ataupun waktu kemuncaknya pada hujung minggu ini. So, pastinya juga apa antara perkara-perkara penting yang perlu anda ketahui berkenaan jadual pulang ke kampung halaman yang dikeluarkan oleh Lebuh Raya PLAS ini, boleh anda layari terus saja di laman sesawang rasmi PLAS Malaysia Berhad, dan juga kepada anda semua yang ingin pulang ke kampung halaman, pastikan anda mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Pastikan baki untuk akaun Touch and Go anda dan juga Smartag anda dan juga RFID anda mencukupi. Ini untuk kita mengelakkan kesesakan yang berlaku di plaza-plaza tol utama di seluruh negara. Dan kalau boleh kita sekali lagi bersama dengan Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS Malaysia Berhad, iaitu Encik Muhammad Yusof Abdul Aziz secara dalam talian. Encik Muhammad Yusof, kalau boleh tekan button unmute untuk kita berbicara berkenaan jadual kita pada hari ini. Baik, okey. Baik, alhamdulillah. Baik, Tuan, kita difahamkan pihak PLAS telah pun mengeluarkan jadual balik kampung kepada para pengguna lebuh raya. Jadi mungkin untuk permulaan ini Tuan boleh kongsikan perincian berkenaan jadual ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana mengundang kami untuk berkongsi serba sedikit mengenai persiapan yang telah dibuat oleh pihak PLAS sendiri dalam mengenai lonjakan trafik yang bakal berlaku di sepanjang musim perayaan Aidilfitri tak lama lagi. Kita jangka ke Aidilfitri tahun ini memang dalam keadaan yang amat mega. Selepas 2 tahun kita tidak boleh bersama menyambut Aidilfitri dalam keadaan yang terbuka, ya. Baik, saban tahun setiap musim perayaan ini memang kita menganjurkan cadangan jadual perjalanan ataupun kita sebut TTA lah sebenarnya. Dan pada tahun ini, ya betul, PLAS telah pun mengeluarkan TTA bagi membantu pengguna ataupun orang ramai untuk merancang perjalanan pulang ke kampung maupun kembali ke kota sepanjang musim perayaan. TTA kita ni memang ada 2 segmen sebenarnya. Kalau kita untuk memahami TTA ini, segmen yang pertama adalah untuk kita menjangkakan ataupun membantu merancang perjalanan pulang ke kampung. Pulang kampung ni biasanya keluar daripada kota lah, sama ada ke selatan maupun ke utara. Kita telah menjangkakan bahawa waktu-waktu puncak sepanjang musim perayaan ini untuk keluar daripada kota daripada 29 April hingga ke Isnin 9 bulan 5 9 Mei sebelum hari raya 29 hingga 1 hari bulan Mei sebelum perayaan Aidilfitri. Ini kita jangkakan waktu puncak untuk mereka keluar daripada kota pulang ke kampung sama ada ke utara maupun ke selatan. Dan segmen kedua adalah selepas perayaan sendiri. Maknanya selepas menyambut Aidilfitri di kampung untuk segmen pulang kembali ke ibu kota daripada 5 hari bulan Mei hinggalah ke 8 ataupun 9 hari bulan Mei. Kita telah sediakan jadual perjalanan tersebutlah. Mudah saja sebenarnya. Apa yang kita cuba bantu adalah untuk kita memberi panduan untuk mereka merancang perjalanan sepanjang masa tersebut. Jadi bagi perjalanan dari Lembah Kelang ataupun ibu kota pada 9 hingga 2 Mei ini, pelanggan lebuh raya boleh yang paling jauh sekali, ya, negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak Utara contohnya, kemudian ke selatan Johor dinasihatkan untuk memasuki lebuh raya lebih awal, iaitu sebelum pukul 10 pagi. Sementara itu bagi mereka yang menuju ke lokasi yang lebih singkat ataupun lebih dekat lagi, kita nasihatkan untuk mereka keluar ke lebuh raya membuat perjalanan bermula jam selepas 1 petang. Itu segmen pertama. Bagi segmen kedua untuk perjalanan kembali ke Lembah Kelang ataupun kembali ibu kota pada 5 hari bulan Mei hingga 9 hari bulan Mei, bolehlah negeri-negeri yang paling jauh itu
boleh pada semua untuk memasuki lebuh raya pada jam 9 pagi, seawal jam 9 pagi. Itu untuk segmen kedua semalam pulang kembali ke ibu kota. Okey, itu perincian yang sangat jelas untuk kita fahami berkenaan TTA ataupun jadual perjalanan yang telah dikeluarkan oleh pihak PLAS, dan juga kita memahami berkenaan dua segmen yang telah dikeluarkan untuk memastikan perjalanan pulang kampung ini berjalan dengan lancar untuk kita mengurangkan kesesakan luar biasa daripada berlaku. Ialah kita faham 2 tahun tak dapat nak balik kampung beraya bersama keluarga tersayang, dan tahun ini merupakan tahun kemuncak untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Jadi Tuan, mungkin boleh kongsikan juga berapa anggaran jumlah kenderaan dijangka akan memasuki lebuh raya utama pada tahun ini? Baik, kita menganjurkan untuk perayaan Aidilfitri pada tahun ini lebih kurang 2 juta ataupun mungkin lebih daripada 2 juta trafik yang akan memasuki lebuh raya. Anggaran ini adalah berdasar kepada 25% berbanding dengan anggaran trafik harian kami pada masa sekarang ini. Jadi bayangkan 2 juta trafik yang akan berada di atas lebuh raya sepanjang hari-hari puncak. Jadi inilah cabaran utama kepada kami untuk menguruskan kesesakan yang memang dijangka. Pada saya, untuk semua jangkakan perjalanan yang lebih lama ataupun pemanduan yang lebih lama untuk sampai ke destinasi masing-masing sepanjang musim perayaan ini. Baik Tuan, bagaimana pula dari segi persediaan dan juga kesiapsiagaan PLAS untuk memastikan ataupun meminimumkan kesesakan khususnya di Plaza Tol, Tuan? Okey, memang dua fokus utama untuk kami menangani kesesakan untuk menguruskan pelanggan lebuh raya ini ada 2 tempat sebenarnya. Fokusnya satunya adalah sepanjang laluan itu sendiri, sepanjang laluan lebuh raya utara ke selatan, dan yang keduanya fokus kita adalah untuk menguruskan kesesakan di plaza-plaza tol, terutama plaza-plaza tol yang telah kita kenal pasti mungkin akan berlaku kesesakan di sepanjang musim perayaan ini, sama ada semasa pulang ke kampung maupun pulang ke ibu kota. Jadi dengan sebab itulah sebenarnya kita telah pun bersedia kesiapsiagaan kita, antaranya memang semua lorong-lorong di plaza tol tersebut, 94 plaza tol di sepanjang lebuh raya ini akan dibuka. Dan kita telah pun menugaskan 1,500 orang lebih petugas-petugas di pembantu khidmat pelanggan kami di semua tol plaza, di semua lorong-lorong tol untuk bertugas di sepanjang musim perayaan ini. Dan kita juga menempatkan kaki tangan tambahan daripada ibu pejabat sendirilah. Maknanya mereka ni tidaklah bercuti secara penuh akan bertugas di plaza-plaza tol ataupun kawasan-kawasan strategik yang telah kita kenal pasti. Dan kita juga sebenarnya telah bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain, termasuk agensi berwajib yang akan membantu kita untuk menyuraikan sebarang kesesakan di luar jangkaan sepanjang musim perayaan ini. Dengan sebab itulah sebenarnya Tuan, kita memohon semua pengguna lebuh raya untuk cuba mematuhi TTA ataupun cadangan jurang perjalanan yang telah kita kemukakan, supaya ianya boleh membantu kita untuk menguruskan kesesakan di sepanjang lebuh raya ataupun kawasan-kawasan yang telah kita kenal pasti. Inisiatif ini tidak akan berjaya sebenarnya jika tidak mendapat sambutan, tidak mendapat kadar pematuhan yang tinggi daripada pengguna-pengguna lebuh raya. Ini adalah inisiatif bersama sebenarnya. Kami kemukakan cadangan dan mohon semua pengguna yang ingin membuat perjalanan untuk bersama-sama mematuhi TTA yang telah kami cadangkan. Semoga perjalanan kita akan lebih selesa, akan lebih selamat untuk sampai ke destinasi masing-masing. Baik Tuan, kita sedia maklum dalam musim perayaan ini juga jumlah kenderaan pastinya akan meningkat dengan kadar yang sangat luar biasa, dan agak normal juga akan ada kenderaan yang mungkin terkandas di lebuh raya disebabkan masalah ataupun kerosakan teknikal. Jadi bagaimana kesiapsiagaan juga dari sudut rondaan daripada Ronda PLAS sendiri untuk memastikan kelancaran trafik berjalan dengan lancar sepanjang musim perayaan ini, Tuan? Betul, memang betul lah, memang bila banyak kenderaan hingga ke 2 juta kenderaan yang akan berada di sepanjang lebuh raya dengan kenderaan-kenderaan yang pelbagai jenis, pelbagai background ini sebenarnya memang akan berlakulah perkara-perkara seperti ini. Jadi kita telah bersiap sedia untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Di sepanjang lebuh raya kami terdapat lebih kurang 260 pasukan
peronda lebuh raya yang akan bertugas sepanjang 24 jam di kawasan masing-masing untuk memantau dan memastikan kelancaran trafik dan juga untuk memberi sebarang bantuan kepada pelanggan yang menghadapi masalah. Kita juga telah bersedia sebenarnya untuk menjangkakan sebarang kejadian luar jangkaan dengan bantuan daripada Emergency Response Team, pihak-pihak berwajib, contohnya daripada bomber sebentar tadi, daripada PDRM, daripada JPJ, daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Kita juga engage dengan rela. Ini semua kita buat untuk menangani kesesakan ataupun kejadian-kejadian luar jangkaan yang akan berlaku di sepanjang musim perayaan ini. Jadi suka juga saya berkongsi untuk menasihatkan untuk mengurangkan keadaan-keadaan begini, kesesakan di luar jangkaan, kejadian di luar jangkaan. Maka saya mohon semoga pengguna ataupun orang ramai yang ingin menggunakan lebuh raya bersiap sedia merancang bukan sahaja terhadap perjalanan tetapi merancang juga berkenaan dengan kenderaan yang akan mereka pandu sebelum mereka memulakan perjalanan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang terbaik untuk membuat pemanduan yang lebih panjang, yang lebih lama di sepanjang musim perayaan ini. Betul-betul. Banyak aspek yang perlu diambil kira untuk memastikan keselamatan dan juga kelancaran perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Dan Tuan, mungkin sekali lagi Tuan boleh kongsikan bagaimana pengguna lebuh raya boleh mengetahui sebarang informasi-informasi penting yang dikeluarkan oleh pihak PLAS Malaysia khususnya untuk membantu ataupun memberi satu panduan yang jelas kepada mereka sepanjang mereka pulang ke kampung halaman. Tuan. Baik, bila kita dah merancang, bila nak memulakan perjalanan, kita dah pilih hari, kita dah pilih masa, kita juga sebenarnya orang ramai digalakkan untuk mengetahui keadaan paling terkini trafik di sepanjang lebuh raya. Jadi keadaan ini kita boleh dapati melalui membuat panggilan sendiri, contohnya kepada 18888 itu pusat pemantauan trafik kami sendiri, ataupun boleh juga kita melihat melalui media massa, muat turun aplikasi Plus contohnya, dan boleh juga berinteraksi dengan chatbot Puteri Plus untuk mengetahui keadaan trafik terkini sebelum kita memulakan perjalanan tersebut, ya. Semua ini akan kita boleh dapati juga daripada website plus.com.my. InsyaAllah kita akan, Twitter Traffic Plus juga, kita akan sentiasa mengupdate status terkini apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku dan sedang berlaku di sepanjang lebuh raya Plus di masa kita ingin membuat perjalanan. Saya mohon gunakanlah semua sumber-sumber ini untuk mengetahui apa yang berlaku di sepanjang lebuh raya bagi kita memudahkan perjalanan kita dan merancang dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Yusof Abdul Aziz yang merupakan Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS Malaysia Berhad. Terima kasih Tuan atas perkongsian pada pagi ini. Sama-sama. Terima kasih juga daripada kami, daripada PLAS. Semoga semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. InsyaAllah. Silakan mulakan perjalanan anda dan rancanglah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Itu antara perkara penting yang perlu kita sampaikan kepada anda, khususnya berkenaan TTA ataupun jadual perjalanan pulang ke kampung halaman yang telah dikeluarkan oleh pihak PLAS, khususnya untuk membantu anda semua merancang perjalanan yang lebih teratur untuk memastikan ataupun mengelakkan kesesakan luar biasa, khususnya pada waktu kemuncak ataupun waktu puncak di musim perayaan pada kali ini.